Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu kuliah Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa, berdasarkan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung pada masih lagi Imam Ibn Al-Qayyim mengulas bagaimana sikap ekstrim yang ditunjukkan oleh golongan waswas, golongan yang terkena waswas, dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara yang mungkin bertentangan sama sekali dengan apa yang menjadi alasan ataupun kebiasaan golongan yang waswas. Baik, maknanya bila Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bawakan hadis-hadis ini, bawakan asar, bawakan riwayat-riwayat ini, dia adalah, kita boleh ibaratkan seperti satu cemeti yang memukul, yakni golongan waswas. Maknanya kita katakan kalau orang waswas tu dia ada apa, penghalang-penghalang dia untuk dibuat sesuatu yang diwaswaskan tu. Bila dibacakan hadis ni, jelas maknanya tak perlu pun waswas tu. Sebenarnya tak perlu waswas. Tu contohlah, kita boleh bagi contohnya macam itulah kan. Baik, antaranya warawa Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a alaihi fa khala'a an-nasu ni'alahu falamma insarafa qala lima khala'tum qalu ya Rasulullah ra'aynaka khala'ta fa khala'na faqala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabathan fa idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'layhi thumma liyanzur fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ardi thumma liyusalli fihima, rawahu al-Imam Ahmad. Baik, jadi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, solat. Fa khala'an alaihi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan kedua sandalnya, kedua slipernya, na'lai kan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai slipper lah, pakai sandal waktu solat. Kemudian tiba-tiba Nabi lepaskan. Maksud dalam solat tu Nabi lepaskan kedua-dua sandal ataupun slipper Nabi. Apa kita kata apa? Dilepaskan kedua-dua sandal ataupun kasut ataupun slipper lah, slipper Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khala'an nasu ni'alahum, maka ketika itu Nabi tengah jadi imam, maknanya solat jemaah, dan semua sahabat pun ikut Nabi. Maknanya mereka pakai solat dalam keadaan memakai sandal mereka. Lalu kesemua mereka pun turut mencabut ataupun melepaskan sandal mereka. Fa khala'an nasu ni'alahum, semua. Ini sahabat-sahabat yang tengok bila Nabi SAW cabut, tanggalkan slipper dia dalam solat, mereka pun pakat-pakat tanggalkan. Falamman sarafa qala lima khala'tum, bila dah selesai solat, maka Nabi SAW pun tanya, sebab Nabi tahu mereka pun cabut sandal. Lima khala'tum,
kenapa kalian cabut ataupun tanggalkan sepatu-sepatu ataupun sandal-sandal kalian? Lima khala'tum? Faqalu, itu para sahabat pun jawablah, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Ya Rasulullah, kami melihat engkau tanggalkan kasutmu ketika dalam solat dan kami pun tanggal juga. So ini asal bagi para sahabat al-mutaba'ah. Asal yang difahami oleh para sahabat, mereka ikut apa yang Nabi SAW buat. Asal. Kan? Maka kata Nabi SAW, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabathan. Fa idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'layhi thumma liyanzur fa in ra'a khabathan falyamsahu bil ardi thumma liyusalli fihima. So Nabi SAW bagi tahulah, maknanya sebenarnya aku seorang je lah yang kena tanggal kasut ni sebenarnya. Kamu tak payah ikut pun bab ni. Maknanya tapi Nabi tak beritahu itu takdir dia. Tapi Nabi kata kat sini, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahawasanya pada kedua sandalku, pada kedua sliperku itu terdapat kotoran. Bihima anna bihima khabathan. Kemudian Nabi kata, fa idza jaa ahadukum al-masjidah, bila salah seorang di kalangan kamu ni mendatangi masjid, maka hendaklah dia falyaqlib na'laih, hendaklah dia menterbalikkan kedua slipernya ataupun sandalnya, capal kan, masuklah kan. Thumma liyanzur, kemudian dilihat, kemudian hendaklah dia melihatnya. Fa in ra'a khabathan, kalau dia melihat ada kotoran, falyamsahu bil ardi, maka hendaklah dia menyapunya atau menggosokkannya atau menyapukannya ke tanah. Thumma liyusalli fihima, kemudian hendaklah dia solat dengan memakai kesemula kedua sandal ataupun kedua capalnya, kedua sandal atau kasut atau slipernya. Baik. Jadi hadis ni kita faham. Hadis ni kita faham daripada hadis ini, maknanya masyru'iyatu as-salati bin ni'al, disyariatkan solat mengenakan slipper ataupun kasut ataupun capal. Apa hukumnya? Harus. So kat sini satu point menolak was-was, orang yang was-was, kan? So ini satu point, ataupun kita boleh kata satu cemeti yang memukul orang-orang yang was-was. Orang yang was-was tak mau kotor lah, tidak. So Nabi SAW solat dengan pakai ni'al. Tapi kenapa Nabi tanggal waktu ketika solat? Maknanya maksudnya waktu Nabi masuk ke dalam solat, Nabi pakai. Tapi dalam pertengahan solat, Jibril datang bagi tahu ada kotoran. Sebab itu Nabi tanggalkan. Tapi batal tak solat waktu tu? Nabi teruskan solat. So tak ada isu kat situ. So maknanya Nabi tanggalkan. Sebab apa sahabat-sahabat pun tanggal? Sebab sahabat-sahabat dia orang ikut Nabi. Dia orang ikut Nabi. Sebab dia orang sama ada mereka sangka waktu tu, ada mungkin mereka menyangka itu perintah Allah kepada Nabi dan umat dia supaya tanggalkan slipper. So jadi sebab itu dia orang ikut. Tapi Nabi SAW taklah. Nabi tak lepas tu Nabi tak kata apa kan. Nabi kata Jibril datang dekat aku, bagi tahu dekat aku, dekat kedua slipper aku ni ada kotoran. Sebab tu Nabi bagi tahu lepas tu, Nabi kata, kalau kamu salah seorang di kalangan kamu, idza ata ahadukum al-masjida atau idza jaa ahadukumul masjida falyaqlib na'layhi. Maka kalau salah seorang di kalangan kamu ni pergi ke masjid, datang ke masjid, hendaklah dia menterbalikkan slipernya ataupun sandalnya ataupun capalnya, kasutnya. Kedua-dua kasutnya. Ini sepasang kasut dia.
thumma liyanzur, kemudian lihat dulu. Fa in ra'a khabathan, kalau dia tengok ada kotoran, falyamsahu bil ardi, hendaklah dia sapukan ataupun dia gosokkan di atas tanah. Maksudnya sama ada dia tepuk ataupun dia gosokkan sampai hilang kotoran tersebut dengan tanah. Maknanya tanah itu adalah alat yang boleh membersihkan. Kita boleh kata tanah dapat membersihkan kotoran tersebut daripada sandal atau slipper yang dipakai. Sebab itu Nabi kata falyamsahu bil ardi, hendaklah dia sapukan dengan tanah. Thumma liyusalli fihima, kemudian dia solat balik. Maknanya dia kena tanggal terus lah, tak pakai balik. So kalau orang was-was, dia tak mau pakai lah, akan tunggu balik rumah, dia basuh bubur sabun dulu, bubur, baru dia puas. Tapi tak, Nabi SAW tak tunjuk macam tu. Dia kata basuh, dia cucikan dengan tanah, dia akan cuci, kemudian kamu solat balik, pakai balik. Thumma liyusalli fihima. Baik, rawahul imamu Ahmad. So hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Kalau tengok dalam baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa ta'wilun dzalika ala ma yustaqdaru min mukhatin aw nahwihi min at-tahirat la yasihhu liwujuhin. Baik, mentakwilkan hal tersebut, yakni kotoran tu ataupun khabathan tu ditakwilkan dengan perkara yang dianggap kotor seperti lendir ataupun semisalnya, maka itu tidak benar. Berdasarkan beberapa alasan, dengan beberapa beberapa sudut. La yasihhu liwujuhin. Tidak sahih kita nak takwilkan kotoran tu, kita nak takwilkan dengan perkara-perkara yang dianggap kotor. Dia kena beza khabath dengan mustakhbathah. Al-qadharawat ataupun al-wasakh dengan al-mustakhbathah ataupun al-mustaqbahah. Dia ada beza kotoran dengan perkara yang dianggap kotor. Dia tak sama. Apa contoh perkara yang dianggap kotor? Okey, lumpur. Lumpur adakah kotoran? Lumpur bukan kotoran, tapi perkara yang dianggap kotor. Tu kena faham. Kena beza kan? So ataupun macam contoh dibagi kat sini mukhatin. Mukhat yakni lendir. Lendir apa-apalah tak kira. Kita nampak ada lendir dekat tanah. Okey. Ataupun ada tanah yang bergaul dengan air ataupun lumpur. Adakah lumpur tu kotoran? Tidak, tapi dia adalah mustakhbathah atau mustaqdarah, benda yang dianggap kotor. Sebab itu takwilkan kotoran dengan benda yang dianggap kotor tak betul, tak sahih, berdasarkan beberapa sudut. Yang pertama, ahaduha, kata Imam Ibn Qayyim, anna dhalika la yusammi khabathan. Benda-benda yang dianggap kotor tetap tidak dinamakan sebagai khabath. Benda yang dianggap kotoran tetap tidak dipanggil khabath. Faham tak? Maksud isu dia sekarang ni, Jibril bagi tahu dekat Nabi SAW, selipar Nabi, capal Nabi, dua belah sepasang, ada khabath, ada kotoran. Kan, ada kotoran. Itu memang benda yang kotor lah. So kita akan tengok nanti hadis tu kotoran tu apa benda. Kita akan tengok dalam riwayat kemudian. Imam Ibn Qayyim akan ulaskan. Baik. Okey, kotoran. Okey, dia adalah perkara yang kotor. Sebab itu Jibril datang, maknanya melalui ini wahyu, bagi tahu dekat Nabi SAW ada kotoran dekat dua selipar Nabi atau sepasang selipar Nabi di sebelah dua-dua belah. Kemudian Nabi tanggalkan. Tapi Nabi tanggalkan, Nabi teruskan solat.
Maknanya kotoran tu tak membatalkan solat. So kotoran tu tak membatalkan solat. So Nabi teruskan solat. Baik. Sebab itu dia tidak dinamakan benda yang kotor tak sama dengan benda yang dianggap kotor. Contoh benda yang dianggap kotor apa? Okey, habuk. Habuk kotor tak? Ini soalan. Habuk kotor ke tak? Habuk dia tak kotor tapi dia dianggap kotor. Okey, faham? Dia bukan kotoran tapi dia dianggap kotoran. Dia bukan kotoran tetapi dia dianggap kotoran. Mustakhbathah, maknanya kita dianggap kotoran ni senang nak faham, kita maknanya keberadaan dia okey, sama ada dia ada atau tak, dia tak memberi kesan kepada kita. Maknanya orang ada berbeza-beza lah. Ada orang yang bagi dia okey, benda tu dianggap kotor, maknanya dia tak selesa. Okey, itu contoh tak selesa kan. Dia tak selesa maksudnya dia sebab benda tu dianggap kotor. Okey, itu kita kata apa lagi contoh yang mudah kita nak faham. Okey, kita bagi hingus kotoran. Hingus kotoran ke tak? Hingus dia bukan kotoran tapi dia dianggap kotor. Mustakhbathah, maksudnya kita geli. Kita geli je tapi dia sebenarnya keberadaan dia, sebab itu kalau hingus, kalau kita kita kata kita baju kita ni kena hingus, sah tak solat kita? Still sah. Still sah. Kan? Bahkan kalau kita tengah solat hingus, kita nak buang hingus kita dengan baju kita. Okey, boleh tak? Boleh. So dia tak dianggap kotoran tapi dia bukan kotoran tapi dianggap kotoran. Dianggap sebagai perkara yang kotor. Itu kena faham kan? Itu kena faham beza kotoran dengan dianggap kotor. Dianggap kotor. Ya betul, kita semua orang geli dengan hingus kan? Semua orang geli. Hatta kita pun rasa tak selesa lah, geli dan sebagainya. Tapi keberadaan dia itu tidak memudaratkan solat kalau dia ada. Tapi kalau kotoran, keberadaan dia memudaratkan. Sebab itulah Jibril datang, Jibril suruh tanggalkan. Jibril suruh tanggalkan slipper. Nabi SAW pun cabut, tanggalkan. Okey, itu kena faham. Yang kedua, al-thani anna dhalika la yu'maru bimathihi 'inda salah fa innahu la yubtiluha. Tidak diperintahkan untuk menggosokkannya ketika solat ataupun menyapunya ketika solat kerana ia tidak membatalkan solat. Apa maksudnya? Maknanya kotoran, kalau kita kata macam contoh kehak, tidak diperintahkan untuk kita sapu ketika dalam solat tu. Kan? Maka dia tak batalkan. Sama macam kotoran. Dia kat sini dia sama tapi dia tak boleh, dia benda bukan yang kita boleh sama macam dalam maknanya sebelum kita masuk solat, Nabi SAW suruh check dulu slipper. Falyaqlib na'lai. Maknanya terbalikkan dan tengok dulu. Thumma liyanzur. Tengok, check. Ada kotoran atau tak. Kalau ada, sapu. Kan? Kemudian dia solat. Maknanya hal tersebut, hatta kotoran pun dia tidak diperintahkan untuk kita hilangkan atau kita kena sapu ataupun gosokkan dia ketika solat. Kerana dia tidak membatalkan solat. Dia tidak membatalkan solat. Dia tidak membatalkan solat. Kalau membatalkan solat, sudah tentulah Nabi akan ulang solat. Tapi Nabi tak solat. Nabi tak ulang solat. Nampak? So Nabi hanya tanggalkan dua slipper dia. Kemudian Nabi teruskan solat. Sebab tu dalam hadis tu apa? Falamman sarafa qala lima khala'tum. Kan? Bila dah selesai solat, so dia tak ada, hadis tu tak kata Nabi berhenti, Nabi batalkan solat, Nabi solat sekali lagi. Tak. Ataupun Nabi selesai solat, Nabi kata jom kita solat balik semula. Tak sah tadi. Tak. So Nabi teruskan solat. So maknanya kotoran itu tidak membatalkan solat. Keberadaan kotoran itu tidak membatalkan solat. Jadi sama juga perkara yang dianggap kotor tak boleh dikiaskan, tak boleh disamakan dengan kotoran. Baik. Al-thalith annahu la yukhla'u an-na'l lidhalika fi as-salah fa innahu 'amalun li ghairi hajah.
fa aqallu ahwalihi al-karahah. Baik. Yang ketiga, jika capal ataupun sepatu kita, sandal yang kita pakai tu terkena benda tu, benda kotoran yang kita ataupun yang kotor, tidak perlu dilepaskan ketika solat, kerana ini bererti perbuatan yang dilakukan tanpa keperluan, maka minimumnya keadaan aqallu ahwali, minimum pada keadaan tersebut adalah ianya makruh. Maknanya benda yang dianggap kotoran, kalau terkena selipar kita, contohnya kita terpijak kehak, tak perlu dilepaskan ketika solat, kerana hal tersebut dianggap perbuatan yang dilakukan tanpa keperluan. Maknanya minima bagi perbuatan tersebut adalah makruh. Maknanya kalau kita buat, kita tanggalkan selipar kita tanpa ada sebab, tanpa alasan, maka aqal ahwali, kata Imam Ibnul Qayyim, yang paling minimum dia adalah makruh. Maknanya kita buat sesuatu yang tak ada keperluan. Maknanya contohnya kita pijak, tak payah bagi kehak lah, mungkin kehak kehak pun still kita kata benda yang dianggap kotor, dia bukan najis dan dia pun tak disebut khabath, tapi dia mustakhbathah, benda yang dianggap kotor. Baik. Maknanya kalau baik, sandal kita tu kita hanya pijak lumpur, katakan lumpur lah, kita bagi contoh yang mungkin simple kan, ataupun banyak berlaku. Baik, lumpur, kalau kita pijak lumpur je, lumpur tu tanah yang ada yang berair ataupun lumpur kita kata. Jadi waktu kita solat, katakan kita ternampak ada lumpur, kemudian kita tanggalkan solat kita sebab ada lumpur, itu makruh. Ni kata yang ni makruh. Sebab kita buang atau kita tanggalkan selipar kita tu tanpa hajat. Maksudnya tu paling minimum dia adalah perbuatan yang makruh, pasal kita buat sesuatu yang tak di luar hajat. So kita kena faham. So kita kena faham ni, isu ni kita cakap tentang nak tolak orang yang was-was. So bukan kita nak bincang tentang kita nak pergi pakai slipper ke tak masuk dalam masjid. Sebab kita praktikal kat tempat kita ni, pasal masjid kita semua ada kapet. So mungkin praktikalnya bila banjir besar ke, ataupun time perang ke, ataupun masjid kita nanti katakan semua buat daripada tak ada kapet, tanah ke, ataupun ada kapet boleh masuk kasut ke slipper ke, nanti kita tak tahu bila-bila zaman nanti dah orang dah semua dah mengaji sunnah ke kan. Mana tahu masjid-masjid, pihak masjid pun, pihak majlis Jabatan Agama Islam pun faham sunnah semua belaka, pakat-pakat faham belaka sunnah. Mereka pun bagi orang pakai slipper, pakai kasut masuk dalam masjid. Mana tahu kan, kita tak tahu. Tapi waktu sekarang ni orang tak faham, orang tak reti. Bukan itu maksud kita, bukan kita nak praktikkan benda ni. Cuma kita nak bagi tahu, nak tolak was-was orang yang was-was. So itu kita kena faham. Baik. Jadi orang yang dia tanggalkan kasut dia, slipper dia, kalau dia nampak ada macam katakan habuk kan, ataupun lumpur sikit, katakan dia baru pergi bantu orang, katakan dia pergi bantu bersihkan rumah orang banjir, kemudian dia pergi dekat masjid. Baik, katakan masjid tu penuh, dia pun solat kat luar. So kat luar dia boleh pakai slipper lah kan. Kalau kat dalam tu ada kapet yang cantik-cantik tu, dia tak boleh lah, dia kena buka. Tapi katakan dia solat kat kawasan luar, ataupun dia solat jenazah. Ini pun praktikal, solat jenazah. Boleh tak disolat jenazah dia pakai slipper? Boleh kan. Sebab boleh jadi dia solat jenazah, okey, katakan dia solat jenazah kat masjid, okey, dia kena buka lah slipper dia. Okey, katakan dia solat jenazah dekat kubur. Katakan dia tak sempat, misalnya dia datang lewat, ataupun dia datang lewat, ataupun dia ada kerja ke apa, dia datang lewat, orang dah tanam apa semua, orang dah solat jenazah, dia tak solat jenazah lagi, katakan tu keluarga dia terdekat. Jadi boleh tak dia solat jenazah dekat kubur dengan dia pakai slipper? Tu praktikalnya dia akan pakai slipper lah. Kan, dia akan pakai slipper dekat, dia tak pijak lah dekat kawasan kubur, kat atas kubur tu. Kalau pijak tu maksudnya kena buka slipper juga. Tapi ni dia dekat depan kubur. Boleh tak dia pakai slipper? Harus.
Dia tak tanggalkan slipper untuk solat. Okey, katakan waktu dia nampak di tengah solat tu Allahu Akbar. So solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud kan. So katakan dia tengah solat, dia ternampak dekat kasut dia tu. Okey. Dia tak sujud, tak rukuk kan. So tapi dia ternampak. Dia ternampak kat kasut itu ada lumpur. Adakah dia kena buka? Tak perlulah. Itu maksud dia. Tak perlulah dia buka pasal memang kasut dia tu memang dah pijak lumpur tu, ataupun kita kata lumpur tu tak bagi mudarat apa-apa pun. Okey. Lainlah kalau dia nampak ada kotoran macam contoh tai kucing ke apa, okey waktu tu dia buka. Tapi dia teruskan solat. Kalau dalam solat lah, tapi kalau sebelum dia solat tu maknanya dia check dulu. Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, dia pakai je. Itu maksud dia. Kalau dia buka tanpa hajat, maknanya hanya just ada sikit lumpur sikit-sikit terus dia buka, itu kata Imam Ibn Qayyim, aqallu ahwalihi al-qarahah. Paling minimum dia buat benda yang makruh. Atau faham benda yang makruh ni maknanya dia buat benda yang dia tak ada hajat pun untuk dia buang ataupun tanggalkan slipper dia, tapi dia tanggal juga. Pasal apa? Pasal mungkin dia ada rasa was-was. Itu point dia kat sini. Baik. Yang keempat, أن الدارقطني روى في سننه في حديث خلع من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دام حلمة والحلم كبار القراد. Okey. Yang keempat, alasan Imam Ibn Qayyim kata tak boleh ditakwilkan benda-benda yang suci yang dianggap kotor macam lumpur, macam kahak, macam habuk. Kita tak boleh kiaskan atau kita tak boleh takwilkan dia dengan benda yang khabas, benda yang kotor. Kita tak boleh takwilkan hadis tersebut dengan benda-benda yang dianggap kotor. Benda suci tapi dianggap kotor. Antara alasan yang keempat, Imam Ad-Darqutni riwayatkan dalam sunannya berkenaan dengan hadis Nabi SAW cabut slipper ni, iaitu riwayat Ibn Abbas bahawasanya Nabi SAW, ini tafsir dia. Nabi SAW beritahu dekat sahabat, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengkhabarkan kepadaku bahawasanya pada kedua slipperku ataupun sandalku, capalku itu adanya darah kutu, damah halamah, darah kutu. Al-halamah ni dia kutu yang dia macam apa? Dia macam kutu besar lah, macam kibarul Quran. Kibarul Quran ni dia kutu bukan kecil-kecil ni, kutu yang besar yang ada dekat, selalunya ada dekat binatang-binatang ternakan, lembu ataupun unta. So dia ada kutu yang besar-besar tu. Waktu tu maknanya yang Jibril bagi tahu dekat Nabi, slipper sandal Nabi tu ada darah kutu tu. So maknanya kutu ni dia hisap darah binatang tau. Jadi bila dia dah hisap darah binatang masuk dalam badan dia, kemudian dia pecah ke ataupun dia apa-apa, kemudian Nabi terpijak lah mungkin. So Nabi ada, maksudnya Nabi terpijak, maknanya sandal Nabi, capal Nabi tu terpijak darah kutu ni. Kutu ni bukan kutu kecil tau, bukan kutu kat kepala kita. Kutu yang dekat binatang-binatang takkan. So dia panggil kibarul Quran, halamah. Al-halamu, damul halamah, kutu yang besar. Kalau siapa yang pernah tengok yang ada dekat kebau ke apa, mungkin dia besar, dia lagi besar, besar. Memang geli lah kalau kita tengok, geli, menggeli. So darah dia tu najis. Darah tu najis, sebab tu Jibril suruh Nabi, maknanya darah tu kotor lah, benda yang dia khabas. Sebab tu Jibril datang bagi tahu Nabi dan Nabi tanggalkan. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wali'annahu mahallun yatakarraru mulaqatuhu an-najasata ghaliban fa'ajza'a mashuhu bil jamidi kamahalli al-istijmar bal aula fa inna mahall istijmar yulaqi an-najasa fil yawmi marrataini aw thalathan. Baik. Kat sini maksudnya di sini apa kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kerana tempat kita kata slipper ni, sandal kita ni, bawah dia tu, dia adalah tempat yang secara ghalibnya, secara kebiasaannya dia akan berulang-ulang lah, dia akan memijak ataupun akan terkena najis-najis. Maka ketika itu
cukup untuk seseorang menyucikan bahagian sandal ataupun slipper dia yang menjadi mahalut tikrar ataupun tempat yang berulang-ulang. Maknanya dia akan, kalau orang yang duduk dekat kampung, tanah dan sebagainya, maka dia akan pijaklah benda-benda tu kebiasaannya, maka cukup untuk dia untuk sapukan bahagian tersebut dengan benda yang jamid, benda yang jamat. Maknanya batu misalnya ataupun tanah. Kama hal istijmar, dia sama macam istijmar. Istijmar maknanya kita istinja menggunakan batu, kan? Bal aula, bahkan dia lebih aula. Fa inna, maknanya dia lebih lah, maknanya kalau kita istijmar pun kita faham dalam konteks dia. Maknanya konsep istijmar, kita sucikan, kita bersihkan bahagian alat sulit ataupun bahagian kemaluan daripada air kecil ataupun air besar dengan menggunakan batu. So maknanya dia dah cukup. Dia cukup. Kan, untuk sempurnakan lagi, pakai air. Itu yang kata pakai air tu. Guna air istinja lepas pada istijmar, maknanya sebahagian sahabat mereka banyak gunakan batu. Sebab mereka tak banyak air macam kita. So kita faham. Tetapi itu kalau istijmar. Baik, kalau bahkan lebih aula lah kita kata bawah sandal kita ni, kerana mahallul istijmar yulaqin najasa fil yawmi marratain aw thalatha. Maknanya apa dia, kita punya sebab kemaluan kita maka akan bertemu dengan najis. Maknanya akan terkena najis pada setiap hari 2 kali atau 3 kali. So, setiap hari kita akan 2 atau 3 kali akan buang air kecil, akan buang hadas, buang air apa kita kata, buang air kecil atau air besar 2 kali atau 3 kali. Kan? Sebab itu maknanya dia kalau itu keadaan kita istinja atau istijmar, maka lebih aula lah kalau kita menggunakan slipper ataupun kasut ataupun sandal, capal, terompah dan sebagainya. Bila kita berjalan, maka dia lagilah kerap untuk terkena najis, terkena najis ataupun kotoran. Sebab itulah cukup untuk membersihkannya dengan mashuhu bil jamid, dengan kita menggosokkan ataupun menyapukannya dengan benda-benda yang jamat, benda-benda yang keras, objek yang keras ataupun benda yang kesat, benda yang kesat. So itu maknanya alasan yang diberikan oleh fuqaha ataupun yang di sini dalam konteks ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Jadi ini jelas kepada kita, maknanya secara praktikalnya agama kita ni memang tidak menyusahkan umat dia. Agama kita ni very simple, very practical, dan tidak ada, kalau kita faham betul-betul isu ni, so tak ada lah celah-celah yang kita nak membenarkan syaitan datang untuk mewaswaskan kita. Maknanya simple, very simple. Maknanya kita faham. Kalau slipper pun, kalau terkena kotoran sikit pun, maknanya tak perlu kita sampai kita nak kena basuh ke sampai cuci secuci-cucinya. Maka itulah kita kena faham macam mana keluasan agama kita ni, betapa tasamuhnya agama kita dalam perkara-perkara sedemikian, kan, perkara-perkara yang macam ni, isu-isu macam ni. So memanglah kita tak macam rasa macam tak berlaku kan. So benda-benda ni memanglah kita rasa macam tak berlaku pun, ataupun macam mana kan, kita tak terbayang. Tapi fuqaha mereka bincangkan benda yang iftiradi, benda yang kita kata walaupun tak berlaku lagi, tapi mereka dah bincang dah. Tapi benda ni dah berlaku. Pasal kita tak berada di zaman tersebut. So kita rasa macam tak berlaku lah. Kita rasa macam apalah kan. Apa benda lah Imam Ibn Qayyim bahas tentang isu ni? Tak. Pasal kita tak nampak benda tu berlaku. Sebab kita punya situasi sekarang ni, ya, kita pergi masjid, kita buka slipper, tak ada isu pun. Kan? Tak ada isu pun nak slipper. Okey, buka slipper senang, habis cerita. Tak, kita tak hidup di zaman mereka. Kita tak hidup di zaman kegemilangan Islam. Zaman yang mana kita kata agama ni dipraktikkan dengan praktik yang sangat kita kata yang sangat memudahkan.
kan. Dia tak macam sekarang kan. Sekarang memang kita dah ada kemudahan-kemudahan yang berbentuk lain, tapi tak samalah. Sebab kita pergi masjid, semua kapet kan. Mesti confirm akan buka slipper, kasut, sandal. Kalau kita pakai pun pakai stokin ataupun pakai khuf, khuf masih boleh pakai lagi lah kan. Tapi kalau slipper tu memang nak kena halau lah dengan AJK masjid kan. Tara kita dah buka slipper pun buat macam buat benda yang ni sikit, dah boleh kena halau, apatah lagi kalau kita buat benda yang jelas-jelas nak mengotorkan masjid dan sebagainya tu kan. Lagilah kan. Jadi apatah lagi kalau AJK masjid tu tak faham sunnah, lagilah kan. Jadi kita kata kalau sekarang ni memang kita tak nampaklah apa keperluan kita bincang ni, tapi satu hari nanti kita tak tahu keadaan kita nanti akan berubah. So macam kita tengok COVID kan. So macam kita sekarang nak masuk endemik, dulu kita kena pandemik, COVID-19. Okey. So siapa yang boleh bayangkan ada solat di masjid berjemaah pisah sampai 2 meter sampai 3 meter sampai 1.5 meter sampai 1 meter. Boleh kita terbayang lah. Pasal tak berlaku lagi, betul tak? Tapi bila dah berlaku, barulah kita faham. Contoh, Hana bagi contoh. Katakan nanti mungkin ada virus. Tahun berapa nanti kita tak tahu. Virus yang dia melekat dekat slipper pula. Katakan. Ataupun dia virus yang dia akan katakanlah virus tu dia akan membiak melalui kaki pula. Kita tahu kan? Ini iftiradi, amrun iftiradi ini dibahaskan oleh fuqaha, dibahaskan oleh ulama. Walaupun benda tu tak berlaku lagi, tapi mereka dah bincang. Katakan nanti COVID ataupun varian COVID nanti dia tak tersebar melalui tangan dah. Melalui kaki pula. Melalui kaki. Jenuh lah. Akan berlakulah SOP baru kat surau, kat masjid. Wajib pakai kasut, wajib pakai slipper pergi semayang. Jadi macam mana? Kalau kita nak terlampau tak boleh, kena ikut satu mazhab je ataupun kena ikut je kebiasaan kita, tak boleh pakai kasut dalam masjid. Okey. Katakan nanti wajib pakai kasut pergi solat. Macam mana? Macam mana kan? Tak terbayang kan? Tapi siapa yang terbayang kita sekarang ni kena solat, kena pakai tutup muka, lepas tu kena 10 tahun yang lalu ada orang terbayang. 20 tahun yang lalu ada orang terbayang kita nak solat kat masjid, jarak, perjarakan fizikal. Tak terbayang juga kan? Sama jugalah benda-benda macam ni. So jangan kita remehkan perbahasan ulama ni, kita tak tahu. Apatah lagi macam pakai slipper masuk masjid ni, bukan benda yang baru. Benda lama dah. Sebab masjid dulu-dulu tak ada kapet macam kita ni. Kan? Tanah, pasir. Kan? Kemudian praktikal dari sudut perang lagi. Kan nak buka kasut setiap kali nak solat. Kemudian nak jaga perbatasan ataupun nak jaga masjid tu sendiri. Tak praktikal lah nak kena buka kasut pula tebal, kasut pula tinggi. Kalau tentera kan, kalau askar, dia kena solat lah dengan kasut. So apa masalahnya? So bersihkan. Tengok dulu, check apa yang kita kena faham daripada hadis tadi, hadis Abi Sa'id tadi, Nabi suruh check dulu. Falyaqlib na'laih. Check dulu. Maksudnya mesti kena pastikan bersih juga. Bukannya pakai masuk saja. So praktikalnya macam tu lah. Sebab tu anda cerita sebelum ni, di tempat anda mengaji dulu di Yaman, di Yaman, di masjid-masjid ahli sunnah di Yaman, memang macam dia orang memang faham dia ni. Dia memang faham dia ni. So sebab tu kalau kita masuk pakai slipper pun tak jadi masalah. Tapi tak semua masjid lah. Tak semua masjid lah. Ada certain masjid lah. Macam masjid di Damas, masjid di Sana'a, ada satu masjid Jami'ul Khair. Kalau tak salah Masjid Al-Khair atau Masjid Al-Khair tu kat Sana'a tu boleh. Tapi kebanyakan orang dia akan masuk kasut tu, dia akan simpan dalam. Dia macam kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi lah. Cuma Masjid Haram, Masjid Nabawi kalau nak masuk kat kawasan dalam masjid, tak boleh lah pakai kan, maksudnya kena buka. Tapi still kena bawa slipper. Sebab kalau kau tinggal slipper kat luar, memang hilang lah kan. So kena bawa slipper, so dia akan, tak tahulah sekarang macam mana kan, tapi dia prepare, pihak masjid akan prepare kan
plastik kan. So plastik tu kita akan simpan slipper, ataupun kita bawa kita punya bag sendiri, so masuk slipper tu dalam tu kan. Tu tentang kita solat tu, adakah masalah? Ada masalah tak kalau kita solat sebelah kita letak slipper kita? Tak ada masalah. Tapi bagi orang was-was masalah. Kotor, ada benda kotor, ada habuk, ada gini bla 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 bla, habis. Itu point dia. Sebab itu Imam Al-Bukhari bawa ke hadis ni untuk tolak was-was yang ada pada orang-orang yang was-was. Baik. Faslun. Baik, fasal. Wa kadzalika dhailul mar'ah 'ala as-sahih wa qalat imra'atun li ummi Salamah inni atilu dhaili. Inni utilu dhaili wa amshi fil makanil qadar. Faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ini isu yang berikutnya berkenaan dengan pakaian wanita. Zailul mar'ah maknanya hujung pakaian wanita yang maknanya bucu, yang selalu, yang maknanya orang perempuan dulu dipakai pakaian mereka ni labuh sampai melebihi 2 tapak kaki. Maknanya zail, disebut zail. Zail ni lebihan. Maknanya orang perempuan ni pakaian dia, orang dulu-dulu memang pakaian dia memang labuh labuh. Jangan tengok orang zaman sekarang, orang perempuan pun kita tak tahu dia orang lelaki ke orang perempuan. Pasal pakaian dia ketat macam. Tak labuh pun. Tak labuh. Ketat. Menampakkan tubuh badan. Buka aurat. Memang tak boleh faham lah. Kalau kita nak tengok orang perempuan zaman sekarang memang susah. Apalagi tudung terikat-ikat macam-macam kan. Tapi baju still baju ketat. Itu masalah juga. Orang panggil bungkus. Dia bukan menutup aurat tapi bungkus aurat. Itu isu dia, ada masalah. Kan? Kalau dipakai alhamdulillah. Kalau dia pakai baju yang baju ataupun seluar yang labuh, okey, kita faham. Itu kita kata masih lagi dalam apa yang dibenarkan syarak. Tapi isu dia sekarang ni dia pakai dibungkus. Dia bukan tutup aurat tapi dibungkus. Dia faham dengan bungkus aurat dia. Macam-macam trend sekarang ni, macam-macam fashion. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan dia pakai seluar dia senteng sampai nampak kulit dia, sampai nampak dia punya pelik kan. Sepatutnya dia pakai labuh. Tapi terbalik. Sebab tu anda dah sebut dalam kelas bidayah tu, Al-Bidayah wa Nihayah, jadi terbalik sekarang. Tapi zaman sahabat, zaman salafus salih, zaman Nabi SAW, wanita-wanita memang mereka pakai pakaian yang ada zail. Zail ni kita kata dia lebihan. Maknanya kalau tudung tu tudung labuh, kalau kain pun kain yang labuh. Sampai maknanya memang itulah pakaian wanita. Astar, yang paling menutup. Yang paling menutup. Dia bukan menutup saja, dia paling menutup. Maknanya dia lebih. Dia lebih. Kan? So itu satu bentuk kemuliaan untuk wanita. Sebab itu kalau siapa pernah tengok ada gambar tak salahnya sekejap anda check gambar tu. Gambar seorang queen ataupun puteri daripada Eropah kalau tak salah, yang dipakai dipanggil veil kan, dia pakai dia pakaian itu dia memang labuh. Ya. Dia ada banyak dia ada satu tu gambar tu. Dia ada tunjuk dekat Eropah. Ada seorang queen ni dia pakai macam orang Islam. Maknanya macam kita tengok orang yang pakai niqab, pakai purdah zaman sekarang ni. Kan? Dia pakai warna hitam.
Dan dia berjalan di tengah-tengah orang ramai sambil suami dia pegang dia, bawa dia. So itu orang bukan orang Islam tu, orang non Muslim, orang Kristian. Dan banyak lagi sebenarnya, bukan setakat orang Islam saja, orang ada apa, orang Yahudi bersama orang Kristian, sebahagian orang Kristian ada yang masih pakai. Ada anda tak jumpa gambar tu, tapi memang gambar tu masyhur. Memang dia ada tunjuk gambar tu, memang tak jumpa. Memang dia tunjuk gambar tu, Queen tu, permaisuri tu, dia pakai pakaian yang memang di cover semua, warna hitam, dan dia ada lebihan. Maknanya dia, macam mana kita cakap lebihan ni, zail, dalam bahasa Arab disebut zail. Tak tahulah dalam bahasa orang putih orang dia cakap apa, anda pun tak pasti lah. Maknanya dia, konsep dia macam orang kahwin. Orang kahwin kan dia pakai gaun labuh tu kan sampai kena orang pegang. Macam tu konsep dia. Maknanya labuh, tapi taklah sampai melampau-lampau labuh sampai nak kena orang pegang macam gaun orang kahwin tu, bukan. Tapi maksudnya dia sekadar rasanya disebutkan oleh sebahagian ulama, dia sekadar kita katakan 2 tapak ataupun melebihi 2 tapak kaki. Maksudnya memang betul-betul melebihi 2 tapak kaki. Baik. Jadi isu dia sekarang, sahabat ni tanya, seorang sahabiah ataupun seorang wanita ni, tabi'in kalau tak salah, ditanya dekat sahabat Nabi, Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia kata, inni utilu zaili wa amshi fil makanil qadar atau makanil qadiri. Aku biasa panjangkan aku punya kain zaid, lebihan. Kain ni aku lebihkan. Tapi bila aku jalan, maknanya aku akan pijak lah benda-benda yang kotor. So sebab itu kita kata dia lebihan tu, dia akan pijak bila dia berjalan sampai dia terpijak. Dia bukan sikit-sikit lah, maknanya dia terpijak terus. Dia terpijak. Dia akan pijak kain itu, dia akan pijak ke tanah. Baik. Jadi wanita ni dia tanya dekat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah pun bagi tahu hadis. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Maknanya Ummu Salamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa yang dipijak tu akan disucikan oleh apa yang sesudahnya. Maknanya pijakan dia, orang perempuan yang kain dia labuh sampai mengheret ataupun sampai dia pijak ke tanah, kalau dia lalu dekat tempat kotor, pijakan dia yang selepas tu akan menyucikan kotoran ataupun benda-benda yang kotor yang dia pijak ataupun yang kain dia kena. Baik, maksudnya dia tak perlu tukarlah. Dia solat dengan kain yang sedia ada pakai. Baik. Baik. Jadi itu maksud berkenaan dengan zail yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. So Imam Ibn Qayyim kata kat sini, waqad rakhsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati an turkhi zailaha dira'an. So Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan, rukhsah kepada orang-orang perempuan untuk memanjangkan zailnya.
Yang ni kainnya tadi zira'an. So ini dalam riwayat Imam Malik, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Tabrani dalam Al-Kabir dan sebagainya. So disebutkan kadar dia, zira'. Maknanya satu hasta. Baik, maknanya satu hasta. So ini untuk perempuan. Kan? So dia tak ada isu apa? Kita kata isbal. Tak sama macam lelaki lah. So lelaki dia tak boleh labuhkan. So dia kena atas buku lali atau besak atau betis. Kan? Sebahagian ulama kata itu hanya khusus untuk khoyala ataupun disertai kesombongan. Kalau tak sombong tak apa. Tapi yang lebih selamat, so lelaki dia tak boleh sebal lah. Maknanya dia kena seluar dia tu tak boleh labuh lah. Tak boleh labuh. Baik. Wa ma'lumun annahu yusibul qadar wa lam ya'murha bi ghuslin dhalik bal aftahunna bi annahu tutahhiruhu al-ardu. Okey. So ini point dia. So maklum di sini kita sedia maklum zail ataupun kain yang dipakai oleh wanita ni sudah tentulah bila dia labuh dalam kadar satu hasta tu, sudah tentulah dia akan seret kotoran. Tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan wanita untuk menyuci kain tersebut atau bahagian yang terkena kotoran ataupun yang terseret atau terpijak kotoran. So Nabi tak suruh untuk basuh. Nabi tak kata sebelum kamu nak solat kamu kena basuh dulu, kamu kena cuci dulu, bersih-bersih baru kamu solat. Tak, Nabi tak kata. Bal aftahunna bi annahu tutahhiruhu al-ardu. Bahkan Nabi memfatwakan kepada mereka apa yang mengenainya, yakni setelah itu iaitulah akan disucikan oleh tanah, yakni debu-debu tanah yang dipijak selepas itu. Maksudnya akan cuci kan. So itu kita kata menolaklah was-was. Orang yang was-was. So tak ada isu kat sini. Setengah orang dia akan petikai kan. Apa ni? Kotor. Ni Nabi kata okey je. Nabi kata tak perlu basuh. Tapi ada orang kata kena basuh. So bila ada orang kata kena basuh tu, tu start di mukhalafah sunnah. Kononnya dia nak kata dia lagi bersih daripada Nabi. So Nabi SAW kata tak perlu basuh. So tiba-tiba kau kata kena basuh. So apa masalah kau? Adakah kau nak kata Nabi ni pengotor? Adakah kau nak kata Nabi ni tak cakna bab kebersihan? Berani kau kata? Tak berani. Kalau tak berani tak payah kata lah. Kekalkan sebagaimana yang Nabi SAW sebut. So kita kena faham sini isu dia bukannya isu dia sekarang benda yang dipijak ataupun yang diseret itu adalah benda yang dianggap kotor atau benda yang kotoran yang dapat disucikan oleh tanah. Tapi kalau dia lainlah, kalau dia memang pijak ataupun dia memang pergi dekat tempat yang ada najis, yang najis yang melekat dekat pakaian dia tu ataupun yang tidak disucikan oleh tanah. Contohnya memang pakaian dia tu kena katakan najis anjing, katakan tahi anjing. Kemudian dia dah jalan tapi still benda tu ada. Yang tu kena cuci lah kan. Itu maksudnya kena ikut lah, kena tengok lah keadaan. Bukan yang kita kata secara ala itlaq benda tu. Tetapi yang disebutkan ditanyakan oleh
sahabat tadi, benda yang dia mungkin kotoran-kotoran yang bukanlah kekal. Maknanya habuk ke, sekadar habuk-habuk jalan gitu je kan. Macam tu. Ataupun atau kalau ada najis sekalipun, yang najis-najis yang dimaafkan ataupun bukanlah najis-najis yang melekat tu atau dia bau kan. Kalau bau masih, maksudnya bukanlah kata kalau dia dah jalan tu kemudian sampai dah terlampau kotor, kemudian lekat, mungkin najis-najis tu dah sampai melekat dan juga bau dan sebagainya, bau hancing ke apa ke, atau bau najis tu, itu dia kena basuh lah. So benda tu dia kena tengok pada keadaan lah juga kan. Tapi kalau dikembali kepada asalnya, memanglah tanah akan menyucikan kotoran-kotoran tersebut, yang mana yang tak ada lah sampai tahap melekat ataupun kekal di pakaian dia dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Faslun. Wa mimma la tatibu bihi qulubul muwaswisin as-salatu fi an-ni'al. Wa hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi'lan minhu wa amran. Fasal. Dan termasuk daripada salah satu perkara yang tidak disukai oleh orang-orang yang was-was, yang tidak mententeramkan, yang tidak menimbulkan ketenteraman bagi hati orang-orang yang was-was. Maknanya la tatibu qulubul muwaswisin. Ayat dia memang nak rad ataupun nak bantah orang yang was-was ni. Imam Ibn Qayyim di sini. Maknanya bagi orang yang beriman, dia rasa lega lah. Kan? Lega lah dapat solat dengan pakai slipper. Kan? So rasa lega, rasa happy, rasa alhamdulillah kita dapat solat dengan pakai kasut. So macam tentera kan. So dia bertugas di hutan dan sebagainya. Alhamdulillah kita solat boleh pakai kasut sebenarnya. Ini sunnah Nabi. Lega hati, tak perlu nak kena buka kasut setiap kali solat. So nampak, orang beriman dia akan bersyukur dengan nikmat. Dia akan rasa lega dengan sunnah Nabi yang mempermudahkan urusan dia. Tapi bagi orang yang ada was-was, dia tak akan tenang. La tatibu bihi qulubul muwaswisin. Antaranya adalah solat dengan memakai ni'al, solat dengan memakai alas kaki, ataupun kita kata solat memakai slipper, solat memakai sandal, solat memakai kasut masuk. Dan ianya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabnya, para sahabatnya. Fi'lan minhu wa amran, perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah daripada Nabi. Dia bukan setakat sunnah yang berbentuk fi'lan, berbentuk perbuatan Nabi, bahkan amran, perintah. So kita akan tengok hadis-hadis dia. Farawa Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi na'laihi, muttafaqun alaih. So ini hadis fi'lan, perbuatan. So kita mengaji usul fiqh kan. So sunnah Nabi itu terbahagi kepada ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw min fi'lin aw qaulin atau takririn kan, atau sifatin khulqiyah atau sifatin khalqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan kan, kemudian apa dia sifat, sama ada sifat fizikal ataupun sifat akhlak. Takrir, pengakuan. So dibahaskan tentang perintah dan perbuatan Nabi. So Anas bin Malik kata Nabi SAW solat dengan memakai sandal. Kana yusalli fi na'laihi, dengan memakai kedua sepatu atau kedua capalnya. So hadis ni muttafaqun alaih. Cuba kita bagi hadis ni dekat orang zaman sekarang. Tak payah baca hadis ni dekat AJK Masjid lah. AJK Masjid yang tak payah baca dekat orang yang bukan pergi masjid. Baca kat orang yang pergi masjid, kaki masjid. AJK Masjid mungkin dia faham kan. Okey, orang yang kaki masjid ataupun orang yang pergi masjid lah. Tengok apa dia punya respon. cuba buat kajian. Kalau orang yang belajar, okey dia faham lah. Betul, dia kata sunnah. Tapi boleh tak saya nak pakai slipper masuk masjid ni? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Memang Nabi pakai, tapi sekarang ni
Kamu janganlah buat pasal bagi pakai pula kan. So kena fahamlah konteks dia. Okey, tapi kalau ada orang, kalau ada tempat masjid tu, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan dekat sahah, dekat kawasan luar tu kita boleh pakai kan. So tak ada siapa pun nak tegur kita, benda tu normal. Tak ada siapa yang akan marah kita kalau pergi dekat Masjid Nabi atau Masjidil Haram. Tapi kalau masjid kat Malaysia ni, confirm lah kita akan dituduh macam-macam lah. Pelik Last sekali Wahabiyah, Wahabi lah ajar orang pakai solat pakai slipper, padahal dia tak tahu Nabi SAW solat pakai slipper. Anda pernah dengar cerita orang kata dekat Syekh Mukbil punya anak murid kan. Pasal memang Syekh Mukbil ada karang kitab pasal apa ni, masyru'iyatis solah bin ni'al, fi ni'al. So memang dipraktikkan. Ada geng-geng yang anti sunnah ni, Syiah dan sebagainya, Sufi dan sebagainya, dia tuduh, antara tuduhan mereka kepada Syekh Mukbil, mereka kata Syekh Mukbil ni bawa ajaran yang sesat, ajaran tak betul, Wahabi. Antara ajarannya adalah mengharuskan solat memakai slipper. Bodoh lah kita kata. Ini bodoh, orang yang bodoh. Bila orang yang bodoh cakap, dia akan nampakkan kebodohan dia. Adakah sesat kalau kita pakai solat pakai slipper? Sesat ke? Kan? Itu orang yang tuduh orang lain Wahabi ni. Kadang-kadang dia pun tak tahu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Cuma kena fahamlah praktik dia, praktik. Kalau di negara kita ni tak ada keperluan lah untuk kita pakai slipper tu, pasal orang dah sediakan kapet, orang dah sedia kat luar, slipper boleh simpan kat luar. Kan, tak akan dicuri. Kalau curi tu qadarullah lah kan. Takdir lah kena curi tu. Tapi kita kata apa? Paling kurang okey, dah ada siap tempat untuk kita, okey, kita masuk dalam keadaan kita tinggalkan slipper kita dalam keadaan yang secure. Okey, tak ada masalah, tak ada isu. So orang pun faham. So kena ikutlah keadaan. Dia la ifrat wala tafrid lah. Tapi tak bolehlah dia bila dia dah duduk dekat Malaysia ni, kita tak pernah solat pakai slipper ataupun kasut dalam masjid. Tak bolehlah kita menafikan sunnah pakai kasut tu. Sunnah disyariatkan pakai slipper atau pakai kasut. So dalam situasi macam tentera yang berada di perbatasan, di sempadan misalnya, so tentera, praktikal lah dia pakai kasut kan. So kita kata itu sunnah. Ini sunnah Nabi. So kena faham lah, ada benda yang kita boleh, ada hadis ni ada hadis ni macam maknanya bukan terus kita ambil daripada hadis tu terus kita nak praktik tu, tak boleh lah. So kita kena faham lah macam mana para ulama istinbat dan macam mana kita nak tengok praktikal dia. Cuma yang salahnya bila kau kata sunnah Nabi ni kau kata sesat. Kau kata Wahabi, sesat lah kan. Kalau kata Wahabi tu sesat terus lah orang kita kan. Macam dekat India, bila geng-geng anti-Islam ni, dia orang anti-hijab, dia orang kata hijab ni berpunca daripada umat Islam yang terpengaruh dengan ideologi Wahabi. Sebab tu pengaruh Wahabi telah menyebabkan orang ramai memakai hijab. Kita tepuk tangan ke? Oh bagus, benda ni, oh betul. Kita nak cakap apa? Oh benda ni betul lah, ni Wahabi ni. Itulah Islam. Itulah Islam. Maknanya yang dia kata terpengaruh dengan Wahabi tu Islam lah. Islam lah yang perintahkan kita untuk pakai hijab. Itu pun tak boleh faham. Itu ada orang tulis kan, kat mana dah, dia punya artikel tu, tak ingat lah, tersebar, menunjukkan kebodohan orang yang menulis. Sama juga macam ni kan? Tak kira lah isu apa pun, bila contoh okey, Islam melarang perbuatan kita menyusah-nyusahkan orang yang ahli keluarga orang yang mati. Islam melarang kita menyusahkan ahli keluarga orang yang yang mengalami kematian. Ahli keluarga orang si mati. Sunnah lah, sunnah.
So jadi tak perlulah kita buat kenduri tahlil 7 malam, 7 hari, 100 hari. Oh, pok-pok ni kata tak, ni Wahabi. Tak, inilah Islam. Nabi SAW suruh isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan kepada keluarga Ja'far makanan. Kerana datang kepada mereka satu musibah. Kerana datang kepada mereka perkara yang memberatkan mereka, menyusahkan mereka, iaitu kematian Ja'far, kematian keluarga mereka. So Nabi suruh orang yang jiran-jiran tetangga ni pergi tolong buat makanan. Bukannya pergi nyusahkan keluarga yang kematian tu. Itulah sunnah. Tapi dia kata Wahabi. Bodoh lah kita kata. Ini Islam. Islam ajar kita supaya ringankan bebanan jiran kita ataupun orang yang kematian keluarga dia. Bukan kau pergi susahkan lagi, kau pergi suruh buat kenduri 100 hari, 7 hari, 40 hari, apa malam. Itu kita tak faham. Lepas tu Wahabi. Kan? Apa dia lagi? Okey, solat, zikir. Islam mengajar kita, sunnah Nabi menunjukkan kepada kita, zikir itu selepas solat dibaca bersendirian, dibaca sendiri-sendiri. Kan? Tidak diangkat, ditinggikan suara sehingga mengganggu jemaah yang lain yang tengah solat atau tidak mengganggu orang lain. Tapi mereka pasang mikrofon, pasang speaker yang kuat sampai mengganggu orang lain, sampai menjerit-jerit. Itu kan dah ganggu orang lain. Bila kita bercanggah dengan mereka kita tuduh kita Wahabi. Padahal itulah Islam. Islam jaga jiran, jaga hak jiran. Tapi dia berkata, ni tengok ni liberal. Pasal tak mau bagi orang dengar Al-Quran. Bukan masalah liberal ke tak liberal. Bukan masalah Wahabi ke tak Wahabi. Tapi itu Islam. Itu Islam. Islam suruh kita, agama kita tak bagi kita menyakiti jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia menyakiti jirannya. Berapa banyak kita sakitkan jiran kita dengan kita pasang ayat-ayat Quran, kita pasang dekat masjid, jika masjid pasang dekat masjid, ditinggikan suara ceramah dan sebagainya, semata-mata konon alasan kita nak bagi orang dengar azan ataupun nak bagi orang dengar azan. Tak jadi isu kan. Jadi isu sekarang ni bacaan Quran. Azan tak ada isu. Kan? Orang tak faham beza azan dengan ceramah agama. Bacaan Quran. So bacaan Quran tu tak perlulah pasang kuat-kuat. Kan? Pasang dalam masjid cukup lah. Speaker dalam cukup lah. Kalau nak dengar kan, nak pasang kan. Dalam masjid. Tu pun still tak boleh. Pasal mungkin ada orang jemaah ataupun ada orang yang datang masjid nak solat sunat, nak zikir. Ganggu dia pula. Tak boleh juga. Dia kena faham lah macam mana ajaran Islam. Kan? Oi, tak Wahabi. Tegur Wahabi. Kan? So Islam mengajar apa lagi? Islam mengajar kita supaya menyelidiki berita yang kita dengar. Kita kena bersikap skeptikal dengan berita-berita yang kita dengar, apatah lagi berita yang melibatkan agama kita, apatah lagi berita yang disandarkan kepada Nabi SAW, hadis-hadis Nabi. So kita kena skeptikal, kita kena, maknanya kita kena, tak boleh dah kita kata baik, okey, niat baik. Tak, zaman sekarang penipu ramai, pendusta ramai. Bukan zaman macam zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin dah. Bukan, jauh sangat. Penipu tu ramai. Jadi termasuklah daripada roh Islam, kita bertanya. Maknanya kita didik masyarakat supaya bertanya. Okey, kalau ustaz tu mengajar, okey, hadis ni sahih ke tak sahih? Ada, maknanya itu tanggungjawab dan hak kita sebagai seorang Muslim. Kena tahu. Oh, tak boleh tanya. Siapa tanya Wahabi? Bodoh dah, bodoh. Safah. Kita pun tak tahu. Kita cakap bodoh lah sana. Kan? Sebab memang benda betul. Benda yang kita kata terlampau bodoh. Kita tak tahu nak cakap apa dah. Kita kata tak bodoh.
Bila orang tegur, orang kata tak boleh. Oh, so, orang yang kritik, yang cari kritik ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni, orang yang buat kerja ni adalah orang yang munafik, orang yang fasik. Oh lah pula dah. Bukan masalah. Dia pasal dia macam ni lah kita nak faham. Sekarang ni scammer menipu ni, penipu ni banyak ni. Bukan setakat menipu dalam agama ni, menipu dalam macam benda. Scammer rata-rata. Kita tak tahu yang mana yang sahih. Kita tak tahu mana yang betul. So kita perlukan klarifikasi. So kita perlukan penelitian. Nak pastikan benda tu betul atau tak. So adakah kita boleh salahkan orang yang tanya, betul ke ini nombor nombor pihak berkuasa sekian, betul ke ini? Salah tak orang tu tanya? Tak salah, pasal mungkin dia kena tipu ke. Dia dah pernah kena tipu. Macam tu juga agama kita. Kan? Duit palsu. Salahkah salahkah kedai kalau kedai tu letak mesin yang check duit palsu? Kita nak kata kedai, "Oi, Wahabi lah hang ni. Asal tak percaya kat semua orang? Kan kita semua orang Islam. Takkan kau tak percaya dekat orang Islam?" Jawapan macam tu memang nak kena pelempang lah dengan tuan punya kedai. Betul tak? Adakah kita boleh kata tuan punya kedai tu adalah seorang yang tak ikut ajaran Islam yang tulen, tak ikut ajaran Islam yang asli, sangka baik dengan orang. Dia preparekan mesin untuk check duit palsu pasal dia dah pernah kena. Kan, orang datang kedai dia bayar guna duit palsu. Jadi dia kenalah sediakan mesin untuk check duit tu palsu atau tak. Betul tak? Jadi adakah kita boleh tuduh dia, kau ni tak ikut ajaran nenek moyang. Kau tak ikut kebiasaan orang. Kau ni dah sangka buruk dengan semua orang. Kau ni Wahabi. Bolehkah kita kata kat dia Wahabi? Ada saja bagi Wahabi ni nak bagi kita fikir sikit. Orang Kedah kata, orang Utara kata fikir. Fikir sikit. Semua benda yang tak kita tengok bercanggah dengan apa yang masyarakat buat, tu kita Wahabi. Apa masalah? Ini kan baru-baru ni ada seorang ustaz tu dia marah pula orang duk buat Yalah, memang kita kata macam-macam sekarang ni. Memang dah hidup zaman orang kita kata orang kebebasan suara dan sebagainya. Memang kadang-kadang benda tu diperlukan. Pasal orang malas berfikir, jadi perlulah ada orang yang bersuara. Kan? Dia kata orang semua yang buat video react kan, dia kata adalah orang fasik dan orang yang buat video react pada ceramah-ceramah ustaz-ustaz ini adalah fasik dan juga jahat lah, macam tu kenyataan dia. Dia masalahnya sekarang ni pasal ramai sangat orang menipu ni. Ceramah pun menipu. Kan? Mengaji kitab malas. Mengaji kitab ni, kita baca kitab ni berapa tahun lagi nak habis. Memang tak mau. Tapi nak dengar semua yang ceramah. Jadi bila ceramah ni kita boleh ibaratkan macam fast food. Ceramah ni macam fast food dah. Dia makanan yang ringan. Dalam tu dia adalah goreng-goreng sikit. Bukannya ada fakta sangat pun. Kadang-kadang dia goreng-goreng. Kadang-kadang bila digoreng tu adalah juga hadis-hadis yang tak sahih. Ataupun pendapat yang syadz, pendapat yang pelik. Jadi kenalah ada orang yang tambih. Kalau dia ada orang sampai pada dia, ni ustaz ni telah bawa hadis palsu, dia takkan nak diam. Kena adalah orang yang react. Maksudnya react ni orang yang tambih lah. Itu pun kita nak bising. Kan? Jadi bila ada orang buat saja benda yang kita tak setuju, Wahabi tu Itu kita suruh fikir, adakah semua benda ni bila tak sesuai dengan kita, semua kita nak Wahabi kan? Jadi kita kena fikir lah. Kan? Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran ni, gunakanlah. Baik. Jadi ini kita bagi contoh. Sebab itu hadis Nabi SAW yang perintahkan solat memakai ni'al, solat memakai slipper ataupun kasut, sandal, capal, sepatu dan sebagainya. Hadis ni hadis yang sahih. So hadis ni yang pertama, Anas bin Malik kata Nabi SAW solat dengan memakai kedua sepatunya atau sandalnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim.
Baik. Dia seakan-akan macam ni lah. Okey, kau orang was-was, kau nak kata apa sekarang? So Nabi tak bersih ke? Ni Nabi ni Nabi. Wa an Shaddad bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim, rawahu Abu Dawud. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahuda, selisihilah kamu akan orang-orang Yahudi. Maknanya jangan kamu ikut orang Yahudi, lawanlah orang Yahudi, berbezalah kamu daripada orang Yahudi. Sebab apa? Sebab fa'innahum, sesungguhnya mereka orang Yahudi ni, la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim, mereka tak solat dengan memakai khuf-khuf mereka dan juga sepatu dan kasut-kasut mereka ataupun sandal-sandal mereka. So orang Yahudi yang solat tak pakai khuf dan juga tak pakai sandal. Kan? Itu hakikat dia. Orang Yahudi tak pakai. Lepas tu mereka kena buka dulu. Slipper ke, stokin ke, mereka kena buka. Kasut ke, buka. Solat mereka. So Nabi SAW suruh kita jangan ikut orang Yahudi. So mukhalafah. So mukhalafah Yahudi ni ibadat. Mukhalafah dengan orang Yahudi ni ibadat. Jangan ikut mereka. Jangan ikut mereka. Wa qila lil Imam Ahmad ayusalli rajul fi na'lahi faqala ay wallah. Ada orang pernah tanya Imam Ahmad, boleh tak seorang itu dia solat memakai kedua sandalnya? Kata Imam Ahmad, ya demi Allah boleh. Kan? Harus. Bahkan sunnah. Kan? Wa tara ahlal waswasi idza buliya ahaduhum bi salatil janazati fi na'laihi qama ala aqibihima ka'annahu waqifun 'ala al-jamri hatta la yusalli fiha. Ni point dia. Hatta la yusalli fihima. Dan kamu akan melihat orang-orang yang was-was itu, bila salah seorang di kalangan mereka ni terpaksa untuk solat jenazah dengan pakai sandal, maka kau akan tengok dia seakan-akan dia berdiri di atas tumit, kedua tumitnya itu seolah-olah dia berdiri di atas bara api. Maknanya dia macam macam tak tenang kalau dia solat pakai slipper, pakai kasut dia. Agar dia tidak solat di dalam dalam keadaan memakai sandalnya atau kasutnya. Jadi kalau boleh dia nak tanggalkan kasut tu, tak mau pakai sebab dia was-was. So orang was-was ni dia, masalah dia sekarang, dia tak cukup dengan sunnah. Dia rasa ada petunjuk yang lebih baik. Dia kata rasa tanggal ni lagi bagus, lagi afdal. So kat situ point dia. Wa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur fa in ra'a 'ala na'lihi qadran falyamsahu wa liyusalli fihima. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri disebutkan apabila kamu salah seorang di kalanganmu mendatangi masjid, maka hendaklah dia melihat, memerhatikan apa dia kedua slippernya atau sandalnya. Jika dia melihat kotoran pada kedua sepatu ataupun sandalnya itu, maka hendaklah dia menggosokkan atau menyapukannya dan solat dengan memakainya. So it's very simple. Kan? It's very simple. So tak perlu was-was. Masalah was-was ni habis benda semua sunnah tu akan jadi bagi dia berat. Bagi dia something yang tak boleh dibuat lah. Kan? So kita akan bincang nanti, Bumi pula bincangkan tentang isu faslun anna sunnat Rasulullah SAW as-salatu haitsu kana wa fi ayyi makan. Ini kita akan bincangkan nanti, yang lanjutan daripada kita bincang pasal sejadah sebelum ni. Ada orang kalau tak ada sejadah tu, dia rasa macam solat dia tak sempurna. Tolak yang SOP lah kan, SOP. Tapi SOP pun kadang-kadang pelik juga. Dia tak boleh dia kena bawa sejadah yang tak boleh kecil kan, dia kena bawa besar kan. Pelik lah. Kalau sejadah kecil kena halau kan, sian kadang-kadang. Dia kena sejadah besar lah. Tapi kita akan bincangkan tu isu tu yang kita sebut sejadah sebelum ni kan.
Kita akan bincang pada kelas akan datang lah, insya-Allah. Baik, ada soalan? Baik. Alhamdulillah, okey. Cuma nak bersih je. Baik, wa ahsanallahu ilaik. Mengenai wanita memanjangkan pakaian, apakah kadar had panjang tersebut? Kebiasaan jubah wanita di pasaran labuhnya meleret sedikit. Adakah ancaman jika pakaian terlalu meleret? Baik. Kalau kita tengok apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, kadarnya adalah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, maknanya kadarnya satu zira', satu hasta. Satu hasta ni dalam berapa? Cuba kira balik Maknanya dia taklah terlampau meleret. Labuhnya meleret sedikit, itu kira kita kata dah ikut apa yang base pada hadis Ummu Salamah tu. Maknanya tak dah melabuh sampai melampau-lampau, yang itu dia boleh jadi syurah. So dia macam inilah. Sebenarnya dia tak ada batasan yang ala tahdid exactly, yang betul-betul Nabi kata kena sepanjang sekian. Dia macam ni. Dia kaedah dia macam ni. Okey, Nabi tetapkan yang Imam Ibnul Qayyim katakan tadi, satu hasta. Maknanya dia kalau lebih daripada tu, maka dia boleh jadi, so kita kena faham pula, dia kalau pakaian perempuan ni kalau dia labuh, so dia boleh labuh sedikit dan tak memudaratkan, labuhan dia tu tak memudaratkan macam orang lelaki. Cuma kalau dia melampau, kalau melampau macam Anda cakap tadi, macam dia apa, kain dia tu sampai tahap orang kena pegang yang tu boleh masuk dalam kategori syuhrah. Dia tak jadi isu isbal, ataupun dia masuk dalam kategori syuhrah. Tapi dia tak dia kita kata syuhrah ni pakaian yang kita boleh kata populariti, yang menunjukkan kesombongan secara kebiasaannya, secara ghalibnya, pelakunya memang ada kesombongan. Macam isbal bagi lelaki, secara ghalibnya ada kesombongan. Walaupun sebahagian ulama kata tak semestinya ada kesombongan, sebagaimana yang dinaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan sebagainya. Dan tu kita tak nafikan ada khilaf. So kat situ kalau kita rasa kita nak selamat, so orang lelaki dia tak payah isbal lah kan. So belilah seluar yang sirwal tu, kalau nak pakai seluar yang dah siap-siap tu kan. Kalau dipakai seluar pun, kalau dia boleh angkat seluar dia sikit, so dipraktikkan macam Abu Bakar angkat dia punya kain ataupun seluar kan. So dia angkat kan, jangan bagi labuh. Okey, tak ada masalah. Sama ada dia nak beli sirwal ke, dia nak beli seluar yang labuh tapi dia boleh angkat ke atas sikit, tak bagi tak labuh, terpulang, dia tak ada isu. Tapi bagi yang perempuan ni, dia memang kalau kita tengok, dia kalau lebih daripada had dia, maknanya sampai tahap lampau-lampau, itu boleh jadi termasuk dalam libasus syuhrah. Libasus syuhrah, pakaian syuhrah ni memang juga dilarang dalam agama kita. Maknanya apa kita kata, pakaian itu menarik perhatian orang lain. Dia boleh jadi banyaklah benda kita kena faham. Sebab tu kita kena mengaji tentang sunnah berkenaan dengan pakaian ni. Syariat apa dia kita kata, pakaian yang macam mana yang menepati syariat. So banyak benda yang kita nak kena perhatikan lah, khususnya bila kita hidup dalam masyarakat yang kita banyak berkiblatkan orang-orang kafir. Pakaian hari ni dah macam-macam pelik-pelik dah. Orang perempuan pun pakai tudung pun, dia dah pakai tudung yang pelik-pelik. Kemudian baju pun pakai pelik-pelik. Kemudian kita tengok macam-macam fashion sekarang ni, itu memang dah out dah, terkeluar daripada batasan syariat, dah masuk dalam libas syuhrah. So libas syuhrah ni senang nak faham, pakaian yang dipakai oleh kebanyakan artis-artis. Senang nak faham. Sebab ada orang tanya apa takrif libas syuhrah ni ustaz? Senang nak faham. Pakaian yang dipakai yang diperagakan oleh artis-artis, itulah pakaian syuhrah. Maksudnya artis-artis ni pakai untuk apa? Fashion, untuk modeling dan sebagainya. Sebab dia orang memang pakai untuk tarik perhatian orang ramai. Betul tak? Sebab tu kita bagi takrif yang orang boleh tangkap.
Kita bagi syuhrah kan, pakaian yang menarik perhatian. Orang tak faham lagi, okey, pakaian yang artis-artis pakai. Semua. Kalau orang tanya nak, tak menepati syariat. Pasal dia kita kata apa? Walaupun dia tutup aurat, walaupun dia pakai tudung, dia ada benda lain. Dia ada isu dalam benda lain yang dia bercanggah. Contohnya macam orang perempuan dipakai tudung dah cantik dah. Tapi dipakai baju yang merelip-relip, contohnya apa, merelip-relip sampai orang lelaki boleh tertarik dan sebagainya, itu tak jadi kak. Pakai baju tu terlampau menyelah, tu masuk dalam syuhrah. So libasu syuhrah Nabi SAW kan. Baik, jika ada sakit kulit di betis dan kaki, boleh tak dianggap rukhsah untuk isbal? Kadang orang geli tengok sakit kulit kita. Baik, dia berkait dengan sakit ni. Baik, dia yang ada rukhsah yang diberikan keringanan di dalam sunnah Nabi kita SAW adalah pemakaian lelaki memakai sutera dengan tujuan untuk apa kita kata, dengan tujuan untuk apa dia, meringankan kesakitan yang ada, sakit kulit. Sakit kulit memang maknanya ada keringanan untuk orang lelaki yang Nabi SAW bagi rukhsah keringanan tersebut kepada Abdul Rahman bin Auf kalau tak salah, yang dia ada sakit kulit. So Nabi SAW bagi keringanan untuk dia pakai sutera. Baik, kalau isbal ni, kita kena tengok isbal ni dia apa yang dia punya larangan dia tu, tahap dia apa, tahap apa. Okey, kita tak nafikan isbal ni ada dua pendapat ulama. Baik, pendapat yang pertama yang mengatakan isbal ni haram secara mutlak, total, dalam apa keadaan sekalipun. Yang pendapat yang kedua, ulama berpendapat isbal ni tak boleh kalau disertai dengan khuyala, sombong. So ini pendapat yang walaupun bagi kita marjuh, tetapi itu still pendapat. Baik, maknanya sekarang kalau kita tak tengok dari sudut kalau dari sudut sutera tadi yang haram, jelas haram. Ada keringanan untuk orang yang ada sakit kulit untuk pakai. Itu benda yang jelas haram. Kalau dalam masalah isbal ni, so dia punya tahap, walaupun bagi pendapat ulama yang mengharamkan secara mutlak, ada pendapat yang itu yang kuat, tapi dia ada ruang yang masih, kita kata masih ada lagi ruang, maksudnya dia masuk di dalam khilaf yang muktabah. So walaupun kita berpegang dengan pendapat yang kata haram secara mutlak, tetapi kita tak boleh nafikan isu tu memang ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf muktabah. So kita tak boleh kata benda ni tak khilaf dalam masalah isbal ni. Baik, atas dasar itu, maka kalau dia melihat maknanya dia ada sakit, maknanya kaki dia tu ada gatal ke apa ke, kan, maknanya ada sakit kulit. So bagi untuk dia mengelakkan daripada orang melihat ataupun orang maknanya orang sakit pula tengok dia, maka diharuskan. Maknanya balik pada keharusan. Maka boleh untuk dia labuhkan sedikit. Tak ada masalah, tak ada isu. Kan? Tak ada isu. Maksudnya dia labuhkan untuk ni. Sebab kita kena faham juga isbal ni, so, kadar isbal tu pun ada dua. Satu yang paling sebahagian orang kata yang paling yang maksimum dia kat betis. Maknanya paras betis. Baik, paling minimum atas buku lali. So dia pilihlah yang paling minimum, maknanya takkanlah dia punya, tak tahulah, mungkin dekat buku lali dia kata apa, betis. Okay, kalau betis maksudnya dia boleh tutup lagi bawah. Sebab kita nak faham isbal ni kadar yang maksimum atas betis. Yang kalau kita tengok sebahagian orang dipakai seluar tu sampai ke betis. Itu yang maksimum. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada atas betis kan, lutut tu tak boleh lah. Baik, minimum atas buku lali. So dia pilihlah dia pakai seluar yang atas buku lali. Sebab takkan sakit kulit ataupun kudih tu takkanlah sampai bawah buat buku lali kan. Selalunya dekat atas betis. So dia pilih yang minimum. So tak jadi isu. So kalau dia faham perincian tu, dia boleh
dia boleh faham insya-Allah. Maknanya tak adalah kita kata dia rukhsah ataupun apa, tapi memang ada rukhsah pun dari sudut dia bukanlah dia memang isu berkenaan dengan isbal pada orang lelaki ni memang kita kata ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi bila kita tengok macam yang ditanya tadi, keadaan orang yang apa, yang sakit dan sebagainya, boleh untuk dipilih yang paling minimum lah, ditutuplah atas betis dia tu, dia tutup, tapi dia tak pakai melebihi buku lali dia, kan, melebihi buku lali, so dia boleh pilih. So itu kita kena faham. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Baik, jadi insya-Allah kita akan kita akan bincang lagi. Baik, berkenaan dengan soalan jubah wanita ni yang labuhan dia berseret ni, ana akan skip. Dia ada satu lagi isu yang ana mungkin ana kata wallahu alam, setakat ni ana kena refer check balik. Cuma yang kalau disampai tahap boleh bawa kepada pakaian syuhrah tadi, itu betul. Tapi ada satu lagi isu, isbal pada wanita ni ada atau tak. Yang ni kita akan sambung pada topik akan datang. Kita kena check balik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.